Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dunia Zakir. Hari ini kita nak sembang tentang sampir keris. Baik, sebelum kita masuk ke senian, saya akan menceritakan sedikit sejarah atau asal usul sampir. Baik, asal perkataan sampir itu daripada sampan ataupun daripada perahu, atau daripada kapal laut, atau daripada jong. Jadi falsafah orang Melayu itu menguasai ilmu daratan dan menguasai ilmu pelayaran lautan, sungai dan laut. Jadi kehandalan orang Melayu ni bukan setakat di darat tapi juga di air. Boleh bersilat di darat dan boleh bersilat di air. Jadi orang Melayu ini menguasai tanah airnya. Jadi falsafah dan kekuatan diri orang Melayu itu ditunjukkan, diukir pada pakaian senjata keris, kemudian dinamakan sampir. Jadi bentuk sampir itu, ini sampir ya, saya bagi contoh. Ini yang dinamakan sampir. Dia bentuk seperti sampan. Jadi bentuk sampir itu adalah daripada sampan. Jadi ada beberapa kesenian sampir, ada beberapa kesenian bentuk-bentuk sampir keris. Jadi yang ada dekat saya je saya boleh tunjuk, termasuklah saya tunjuk sampir bagi keris Jawa. Baik, kita mula dengan keris sampir keris perahu potong. Okey, tengok sampir dia. Mana sampir? Yang sini. Ini hulu, ni pendukuk. Hulu dan pendukuk kita dah sembang. Sekarang kita sembang bab pakaian sampir. Okay. Ini nama dia perahu potong. Bentuk perahu potong agak simple, nampak lepeh dari depan, nampak rata. Okay. Ada dia punya garisan untuk kedudukan keris. Ini sebelah tepi dia. Okay, saya cabut. Ini sebelah atas dia untuk lubang masuk keris. Tengok bentuk cicak, bentuk cicak pada ganjar, cicak pada ganjar tu ada. Jadi begini bentuk sampir perahu potong. Dia simple aja macam ni. Okay, saya suka yang ni. Dia simple, nice. Okay, saya ada lagi satu contoh untuk sampir perahu potong. Ini pun sama, sampir perahu potong. Dia tak ada bibir pun, dia rata je. Rata dekat atas, kat tepi dia lebih rata, bulat sikit. Rata. So dia depan ni dia rata je. Okay. Ini sampir perahu potong. Kayu-kayu mahagoni. Mahagoni ke sono keling? Mahagoni. Okay, ini pun kayu mahoni. Bahan mahoni. Okey, kita masuk sampir perahu jalo. Okey, ini bentuk sampir perahu jalo. Dia berbeza sedikit dengan sampir perahu potong. Dia bentuk sampan juga, cuma dia punya ni dia ada lekuk kat sini, dia berlekuk, kemudian dia ada bibir atas. Seperti perahu. Okey. Ada bentuk seperti perahu. Dia ada bibir rata kat sini, kemudian dia ada bontot kapal. Ini dia ada bentuk kepala kapal. Jadi bentuk macam ni sangat banyak diguna pakai pada pakaian keris-keris Melayu Semenanjung. Tak kira keris murah, tak kira keris mahal. Ini sampir perahu jalo. Sampir perahu jalo namanya. Kayu pun kayu sono keling rasa. Okey, kemudian kita ambil lagi sampir perahu jalo yang lain. Okey, yang ni pun sampir perahu jalo. Tengok bentuk dia. Dia ada kepala kat sini. Ada bentuk kepala hujung dek kapal tu. Dek sampan depan belakang. Okey, dia berlekuk sikit. Okey, berbeza dengan perahu potong. Dia lebih tajam aja, nampak tajam aja hujung dia. Okey. Yang ni hujung dia ada bentuk macam ni. Ni dia pun ada garisan
dekat tengah sebagai dada dia, sebagai ukuran untuk memasukkan keris. Ini sampir perahu jalur. Okey, ini pun kayu mahagoni. Ini sampir perahu jalur juga, cuma dia punya bentuk lebih tepat, lebih original. Ini bahan kayu kemuning. Okey, tengok bentuk sampan, bulat dia cantik, dia punya sharp dia cantik, dia punya sampan dia, kemudian dia punya deck atas ni, kita panggil hujung kapal dia tu cantik. Bentuk ada 3 segi macam tu. Ni dia punya bibir dia serong sikit, menyerong sikit. Dia ada berlekuk, dia timbul sikit. Sampai belakang buntut dia pun sama, ada bentuk 3 segi. Okey, ini sampir perahu jalur. Okey, kemudian kita masuk kepada sampir Palembang. Sampir Palembang ni dia agak kecil sikit, tapi ini saya buat sendiri, jadi tak berapa tepat sangat. Dia bulat juga belakang, ada dia punya deck, tapi deck saya terbalik, saya buat. Okey, depan ni pun ada deck tapi tak macam deck sangat. Kemudian dia ada lekuk dekat sini. Lekuk dia punya jong kapal yang bawah tu. Kat sini ada alif, kat sini ada dal terbalik. Ni sampai Palembang, tapi ukiran tak berapa tepat. Okey. Kemudian kita masuk sampir Sari Bulan. Kenapa dinamakan Sari Bulan? Sebab dia berbentuk seperti bulan sabit atau anak bulan. Dia kapal ataupun sampan yang berbentuk bulan sabit. Jadi kita panggil dia sampir Sari Bulan atau anak bulan atau bulan sabit. Jadi lekuk dia begitu. Dia ada bulat, lekuk sikit, tajam, lekuk sikit, bulat. Ini sampir Sari Bulan. Sari Bulan kebiasaannya dipakai untuk keris alang, keris anak alang, keris penyalang. Baik, ini ada sampir keris Madura. Sampir keris Madura ini bentuk unik Madura, dia bulat, dia cengkok ke dalam. Lepas tu yang sini dia ada berbentuk bulat sini. Dia macam tu. Dia macam lampu suluh, lampu yang cerita Aladdin tu. Lampu tu dia gosok-gosok. Tapi dia ni bukan lampu, ni falsafah sampan atau falsafah keris. Ini sampir Madura. Okey. Yang ini sampir Sari Bulan. Sama macam Sari Bulan tadi, cuma yang ni saiz kecil, yang ini saiz untuk alang tarung, saiz alang besar. Ini pun sampir Sari Bulan, bentuk anak bulan, bentuk bulan sabit. Ni bibir dia ada lekuk tengah ni. Bukan lekuk, dia timbul kat tengah. Ini bentuk Sari Bulan. Okay. Alright, kita ambil yang ni. Ini sampir Jawa Gayaman. Okay, tengok bentuk jong kapal dia. Ini buntut, ni tengah-tengah. Ini dia punya bulat, dia bulat besar macam ni. Sampir Gayaman. Ni sampir Gayaman Jawa. Okay. Orang Jawa boleh pakai pakaian Jawa macam ni, sampir Gayaman nama dia. Okey. Yang ini pula sampir Bali. Dia seperti ladrang, seperti Gayaman, tapi dia Bali. Bentuk Bali ni dia bulat, bawah dia kanan kiri ni bulat, kemudian dia ada cengkok atas seperti ladrang. Dia ke atas naik macam tu. Okay. Ni adalah bentuk sampir bagi keris Bali. Okay, tengok pandangan depan dia. Macam tu. Dia bulat macam tu. Dia menaik. Tengok atas dalam dia. Okay. Ini kayu Lampung. Okay, ini dah. Tinggal last satu. Okay. Yang ni pun favourite. Ni favourite saya lah. Ini sampir Kuseriwa. Sampir Kuseriwa pakaian asal orang-orang Terengganu yang dicipta oleh Tengku Seriwa, Tengku Terengganu. Jadi dia yang menciptakan
sampir seperti sampir perahu jalur. Okey, sampir seperti perahu jalur. Sama bentuk dia, ada dek kapal ni, bentuk kapal, bibir kapal. Ni dek kapal belakang, bentuk buntut kapal. Cumanya dia ada tambah bentuk ombak, bentuk air laut. Ni bentuk ombak Dia macam kapal sedang berlayar di lautan, ada melanggar dengan air tu, ada apa, percikan-percikan air. Jadi dia ada ukiran air dekat sampir kuseriwa, dan bentuk dia ada timbul dada tumar ni satu untuk ukuran masuk keris. Kemudian lekuk dia huruf dal ni, seperti huruf dal, seperti huruf ba terbalik atau huruf ya terbalik, lekuk sama seperti sampir sampir Palembang. Okay. Ini buat sendiri, patutnya berlekuk, tapi saya tak ikut spek asal, saya tak pandai buat, saya cuma cuba-cuba buat. Jadi inilah sampir kuseriwa. Cantik, tengok sampir dia, bentuk kapal. Okay. Jadi itu sahajalah beberapa kesenian sampir yang saya boleh tunjuk. Okay. Banyak lagi sampir-sampir keris, seperti sampir keris tajung, sampir ladrang, sampir lancang, sampir kedah, sampir buah pau. Jadi ada banyak lagi sampir-sampir ataupun sampan. Asal perkataannya sampan, bentuk sampan, atau kita panggil sarung keris. Jadi tambah sikit, batang keris ni, batang sarung ni kita panggil dia batang serunai. Okay. Semua batang serunai. Dia punya ni nama dia tapak, ataupun kita panggil dia buntut. Jadi tapak yang ni ada tapak lepeh, ada tapak sangkar. Okay, macam ni bentuk tapak sangkar, dia besar seperti sangkar. Boleh nampak tapak sangkar. Ni pun saya buat sendiri. Okay, ada tapak buntut lipas, seperti buntut lipas, dia bulat seperti buntut lipas. Itulah beberapa tapak. Kalau tapak yang runcing mati ni, ni tapak-tapak keris Jawa. Baik, itu sahajalah berkenaan tentang sampir keris dan sedikit keseluruhan pada sarung keris. Yang ini saya tambah lagi sikit, lupa. Yang ini dia penduk. Macam ni kita namakan dia penduk, ataupun dalam bahasa Melayu penduk, ataupun hiasan pada sarung, sama ada besi atau perak. Yang ini bahan perak, saya tempah. Bahan perak penuh. Tak adalah penuh, 1, 2, 3, 4, 5 berukir. Namanya penduk. Kalau orang Jawa punya penduk, dia panggil selorok. Selorok dia sarung juga, sama macam ni. Jadi yang lain-lain, keris-keris saya yang lain, saya pakaikan penduk dia, saya balut dengan benang hitam. Jadi dia cantik sikit. Dia ada hiasan lah sikit pada sarung keris kita. Kalau dah macam ni, dia dah memang berukir, tak payah nak pakai penduk lagi dah. Ini pun saya buat sendiri. Ini pakai timah, besi zinc timah, lepas tu balut lagi dengan benang hitam, penduk. Baik, itu sahaja sembang-sembang tentang sarung keris, tentang sampir keris. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.